Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kelas matematik tingkatan 1. Kita masih lagi belajar bab 8 garis dan sudut. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 8.1.6. Membina tembiring garis, pembahagi dua sama serenjang suatu tembiring garis, garis serenjang kepada suatu garis lurus dan garis selari. So ada 4 benda atau perkara yang kita akan bina pada hari ini. Okey, jadi tajuk hari ini kamu buka buku teks muka surat 176. Okey, sebelum kita membuat pembinaan, ada beberapa nota dekat sini berkaitan dengan tajuk hari ini. Okey, lukisan logo. Okey, logo sama ada logo syarikat, logo bangunan. Okey, yang kamu lihat di sekeliling kita, pelan rumah. Maksudnya rumah yang kita tinggal, contoh seperti selalunya rumah di kawasan taman lah, mesti ada pelan rumah. Maksudnya di mana kedudukan bilik tidur, stor, bilik air, dapur, ruang tamu, dan setiap kedudukan bahagian-bahagian rumah tersebut dia ada ukuran-ukuran dia. Okey, dan atau pelan sesuatu rekaan teknikal. Contoh mesin, okey, berkaitan dengan mesin, kenderaan. Okey, merupakan lukisan yang memerlukan ukuran yang jitu. Okey, apa maksud jitu? Ukuran yang jitu tu ialah ukuran yang sangat-sangat tepat. Bermakna tidak ada ukuran yang terlebih atau terkurang, mesti tepat. Okey. Maksudnya di sini sebelum kita menghasilkan logo ataupun membina rumah, membina kenderaan, kereta, motosikal dan sebagainya, membina bangunan, mesti ada lukisan dahulu. Okey, dan lukisan itu mestilah tepat. Bukannya kalau kita nak bina rumah, nak buat sebiji rumah, terus pergi bina rumah. Dia mesti ada lukisan dia. Lukisan itulah yang membantu untuk kita membina sesebuah bangunan ataupun kenderaan dan sebagainya dengan tepat dan sempurna. Okey. So, lukisan itu boleh dilukis. So, untuk melukis lukisan ada alatan dia lah. So, alatan yang digunakan ialah jangka lukis. Yang kamu akan guna hari inilah. Dan alat tepi lurus sahaja. Okey. Dan juga boleh guna sebarang alat geometri. Okey, seperti sesiku, pembaris, atau dengan menggunakan perisian geometri. So, perisian geometri ni lebih canggih lah. Iaitu kita menggunakan laptop dan dalam komputer lah. Tetapi untuk tahap kamu, kita akan guna 2 sahaja alatan yang kita akan guna untuk pembinaan hari ini, iaitu jangka lukis dan juga pembaris. Okey, pastikan kedua alatan ini adalah untuk kita membuat pembinaan pada hari ini. Okey, kaedah menggunakan alat geometri atau perisian geometri. Okey, untuk melukis lukisan dengan ukuran jitu disebut sebagai pembinaan geometri. So, apa yang kita akan buat hari ini adalah berkaitan dengan pembinaan geometri. Jadi, kamu kena ingat, pembinaan geometri mesti menggunakan alatan dan pembinaan tersebut mestilah menggunakan ukuran yang jitu. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan membuat pembinaan geometri yang melibatkan 4 perkara atau 4 benda lah. Okey. Yang pertama, tembiring garis. Okey, yang ni kita dah belajar masa awal bab 8. Apa dia tembiring garis? Okey, tembiring garis ialah satu bahagian daripada suatu garis lurus. Dan dengan panjang tertentu. So, sekejap lagi kita akan bina tembiring garis yang melibatkan panjang yang tertentu. Okey. Yang kedua, kita akan bina pembahagi dua sama serenjang. Okey, nama ni kamu kena ingat lah. Tembiring garis kamu dah belajar awal kelas. Okey, yang ni pembahagi dua sama serenjang. Ini nama baru. Okey, perkataan ni baru kamu jumpa hari ini. So, apa dia pembahagi dua sama serenjang? Okey, pembahagi dua sama serenjang itu ialah suatu garis. Okey, garis tu adalah garis lurus jugalah. Suatu garis yang membahagi suatu garis lurus kepada dua bahagian yang sama panjang. Okey, maksudnya di sini, okey, ini ada satu garis. Okey, katalah garis ini adalah garis AB. Okey, garis AB. So, kamu kena bina pembahagi dua sama serenjang untuk garis AB. So, di mana kedudukan pembahagi dua sama serenjang tersebut? So, bila soalan nak kamu bina pembahagi dua sama serenjang, bermakna kamu akan bina garis itu di tengah-tengah antara garis AB ni. Di tengah-tengah garis AB. So, pembahagi dua sama serenjang kamu akan duduk di sini.
So, inilah pembahagi dua sama serenjang. Iaitu, katalah garis ini PQ. So, pembahagi dua sama serenjang untuk garis ini adalah garis PQ lah. Kenapa garis PQ ni ialah pembahagi dua sama serenjang? Kerana dia telah membahagi garis AB kepada dua bahagian yang sama panjang. So, garis PQ ini ialah pembahagi dua sama serenjang. So, tolong ingat nama ni. Nama dan juga ciri. Ciri garis itu apa dia, nah? Okey, pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya, satu garis yang membahagi garis lain kepada dua bahagian yang sama panjang. Okey. Okey, yang ni pembinaan yang nombor 2 yang kita akan bina sekejap lagi. Okey, yang ketiga kita akan bina garis serenjang. Okey, garis serenjang kepada suatu garis lurus. Yang ni garis serenjang, yang tadi pembahagi dua sama serenjang. So dia ada beza dia, nah. Okey, sekejap lagi bila kita bina kamu tahulah beza dia dekat mana. Okey, yang keempat kita akan bina garis selari. Okey, apa maksud garis selari? Garis selari itu ialah garis-garis yang tidak akan bertemu walaupun dipanjangkan. Okey. So, garis selari ni nanti kita akan ada dua garis lah. Contoh ni garis yang pertama. Okey. So, garis selari. Sinilah. Dia akan duduk sama kedudukan. Jarak dia sama ni. Jarak dia sama. Okey, kalau 2 cm. Semua 2 cm. Ini kalau kita panjangkan garis ni sampai bila-bila pun dia tak akan bertemu. Okey. So, inilah keempat-empat jenis pembinaan geometri yang kita akan bina sekejap lagi. Okey. So, tip untuk hari ini, untuk membuat pembinaan geometri, pastikan kamu gunakan pensel yang tajam. Okey, so pastikan sekejap lagi kamu tajamkan dulu pensel. Okey, untuk buat latihan. Okey, semasa membuat pembinaan. Dan semua garis pembinaan tidak perlu dipadamkan. Okey, sekejap lagi kamu tahulah apa maksud semua garis pembinaan tidak perlu dipadamkan. Tip yang pertama, pensel kena tajam. Okey. Yang kedua, semua garis pembinaan tidak perlu dipadamkan. So, tolong sediakan alatan kamu iaitu jangka lukis, pembaris dan juga pensel yang tajam lah untuk pembinaan geometri. Okey, jadi untuk hari ini kamu hanya perlu salin nota. Dan untuk contoh, okey, contoh daripada dalam buku teks tu ada contoh 2. Okey, kalau kamu lihat buku teks contoh 2 tu di muka surat 176. Okey, contoh 2 muka surat 176 dan seterusnya ada contoh 3, contoh 4, contoh 5 dan contoh 6. Okey, kamu tak perlu salin dalam buku, kamu perlu baca cara-cara untuk kamu membuat pembinaan, ada step dekat situ. So, kamu kena baca sendiri dan faham. Dan untuk lebih memberi kefahaman, kamu kena tonton video yang saya akan share dengan kamu. Okey. So, untuk contoh kamu tak perlu salin dalam buku, kamu salin nota tadi saja. Okey, untuk contoh kamu baca step di dalam buku teks, contoh 2 sehingga contoh 6 dan kamu kena tonton video yang saya akan share untuk menunjukkan cara ataupun step yang kamu perlu ikut untuk membuat pembinaan geometri untuk 4 jenis garis tadilah. Okey, so hari ini kamu kena tonton 2 video lah. Okey. So, untuk hari ini kamu perlu siapkan, selepas kamu tonton kedua-dua video, kamu perlu siapkan latih diri 8.1F, buku teks muka surat 181. Okey. So, kalau dekat situ ada garis-garis yang diberi, contoh soalan seperti soalan nombor 2, 3 dan 4 ada garis. Okey, soalan nombor 2 ada garis PQ, garis AB. Garis tu kamu agak-agak lah buatlah dah. Okey, tak perlu ikut seperti dalam buku teks panjang dia pun tak apa, kamu agak-agak saja. Pastikan garis PQ dan garis AB tu bukan garis yang sama panjang lah. Okey, garis nombor 3 dia ada PQ, lepas tu ada titik M di bawah garis. So kamu ikutlah kedudukan titik M tu duduk di bawah garis PQ. Manakala untuk nombor 3B, garis PQ dan titik M tu berada pada garis PQ. So kamu ikut. Okey, kamu ikut kedudukan. Panjang garis PQ dan sebagainya tu tak apa, tak perlu ikut seperti buku teks, kamu buat saja nah. Okey, nombor 4 pun sama, dia ada garis PQ, ada titik M dekat bawah. Dan nombor 4B ada garis PQ dan ada titik M di atas. So, kalau garis itu menyerong, kamu kena ikutlah garis itu menyerong. Jangan buat mudah je kamu ikut. Kamu buat garis semua mengufuk, tak nak. Kalau garis tu menyerong, kamu kena ikut kedudukan garis yang menyerong. Supaya kamu tahu pelbagai bentuk garis. Garis tu tak semestinya menyerong
tak semestinya mengufuk dan tak semestinya mencancang. So kedudukan garis tu kamu kena ikutlah seperti dalam buku teks. Cuma panjang garis tu kamu boleh agak-agak sajalah. Nah, tak perlu sama ukuran seperti dalam buku teks. Okey. So untuk memahami contoh, kamu tonton satu lagi video. Okey, selepas kamu tonton video untuk membuat pembinaan, barulah kamu siapkan latihan. So pastikan kamu ikut step yang telah dinyatakan. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.